A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Bertemu kita sekali lagi di segmen Kisah 9 Suku Malam. Saya percaya tuan-tuan dan puan telah pun menonton FB Live yang sebelum ini. Topik apa? Topik Balu Kena Halau. Kalau boleh tengok, boleh lihat rakaman yang kita buat dahulu, sesi pertama Balu Kena Halau. Kemudian kita ada satu sesi bertajuk Wasiat Mahal Pun Tak Boleh Pakai. Itu pun seronok juga. Kalau tuan-tuan nak tak sempat tengok, boleh tonton semula. Dan segmen yang ketiga bertajuk Bujang Kaya. Itu pun macam-macam kisah yang kita boleh mengambil tauladan. Dan hari Jumaat lepas, ini kisah yang terkedu orang kalau apa dengar ataupun tonton, cerita tentang duit anak yang punya. Jadi kalau tuan-tuan belum menonton, tengok balik rakaman-rakaman FB Live yang kita buat. Dan untuk hari ini, kita akan tunjulkan tajuk Surat Kuasa Dibuat Jeruk. Gambar pun gambar jeruk tu. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan bila lihat itu akan terasa teruja. Dengan gambar itu, tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, tujuan saya letak gambar itu supaya tuan-tuan berminat untuk melihat cerita itu. Ya. Dan kenapa, ramai yang bertanya, kenapakah Malpusaka membuat projek ini, FB Live setiap hari. Ini merupakan projek khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat Malpusaka untuk ditonton ramai sebab ada banyak pengalaman-pengalaman kami yang boleh dikongsikan untuk dibuat tauladan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan ajak ramai-ramai untuk tonton, bukan saja segmen ini tetapi segmen yang selepas ini. Kemudian like dan follow FB page Malpusaka sebab bila kita dah like dan follow, apa saja posting-posting baru tuan-tuan dan puan akan dapat maklumat. Okey. Jadi inilah tujuan kami, khidmat masyarakat, sebab kami lihat ada banyak kisah-kisah suka duka pusaka yang kalau dapat dikongsikan mungkin dapat memberi iktibar, memberi pengajaran dan dapat membuatkan satu tindakan di kalangan tuan-tuan dan puan untuk mengelakkan isu yang sering berlaku, lazim berlaku, dapat dielakkan. Okey, jadi kita mula dengan topik kita hari ini, Surat Kuasa Dibuat Jeruk. Okey. Kenapa topik itu? Pertamanya, untuk sesiapa yang belum maklum lah, kalau seseorang itu meninggal dunia, terutama sekali dia ada tanah, kerantanah, rumah, apartmen sebagainya, perlu ada proses yang dibuat oleh sama ada waris untuk menurun milik harta tadi pada harta yang orang telah meninggal dunia tadi kepada orang yang masih hidup. Dan proses ini dinamakan proses perbicaraan atau urus pusaka. Tapi ramai orang cakap proses dapat kuasa. Pergi bercari tanah untuk dapat kuasa. Salah. Sebenarnya terma yang sebenarnya adalah proses perbicaraan pusaka yang mana semua waris faraid terlibat untuk mengenal pasti siapa yang akan mewarisi harta tersebut. Di mana nak boleh buat itu? Untuk membuat perbicaraan pusaka ini adalah sama ada di unit pusaka kecil, selalunya terdapat di pejabat tanah lah, unit pusaka kecil bawah Jabatan Tanah dan Galian. Okey. Dan kalau harta tersebut melebihi 2 juta, pusaka arwah ini 2 juta, perlu dibuat di Mahkamah Tinggi. Di dalam perbicaraan itu, apa yang boleh didapati ialah untuk mendapat 2 perintah. Satu dinamakan perintah pentadbir. Selalu perintah pentadbir itu adalah untuk harta-harta taklih, untuk kereta, untuk akaun bank sebagainya. Supaya dengan surat kuasa pentadbir itu, orang yang dapat surat tadi bolehlah mengeluarkannya dan membagi-bagikannya. Untuk tanah, sepatutnya dapat apa dinamakan perintah pembahagian. Bila dapat perintah pembahagian, bolehlah buat pejabat tanah, keluarkan nama orang mati, masukkan nama orang hidup.
Tetapi lazimnya waris-waris bila arwah meninggal ada harta dan sebagainya, waris-waris yang tak berapa faham konsep huruf saka ni akan membuat dengan cara yang salah. Apa saya maksudkan dengan cara salah? Pertama, buat tempat yang salah. Contohnya, dia pergi ke mahkamah syariah untuk dapatkan seja farid. Dia ingat itu boleh menurun milik harta. Tak. Okay, begitu juga kalau contohnya harta tak sampai 2 juta, buat di mahkamah tinggi pun boleh, tetapi kosnya mahal sikit. Ya. Begitu juga kalau ada geran tanah, bawa ke amanah raya, amanah boleh buat, tetapi prosesnya berbeza. Tetapi yang pentingnya, banyak ketika apabila proses itu berjalan, hasilnya apa? Hasilnya separuh jalan. Sepatutnya dapat perintah pembahagian, tetapi dia hanya dapat perintah mentadbir. Sebab apa dapat perintah mentadbir? Antara sebabnya adalah pertama, masa perbicaraan itu bila pegawai itu bertanya, tanah ni nak bagi siapa? Dungdang, gaduh-gaduh. Akhirnya kata ini, tuan-tuan dan perempuan waris-waris belum muafakat, balik dulu. Sementara ni saya lentik pentadbir. Sementara. Jadi perlu datang semula untuk dapatkan ulang bicara dan akhirnya dapat perintah turun milik. Tetapi banyak tak berlaku begitu. Banyak mereka pergi bicara, gaduh-gaduh, akhirnya dapat perintah mentadbir. Surat perintah mentadbir itu mereka pun pergi ke pejabat tanah dan maka nama arwah keluar, nama orang hidup tadi yang dapat surat mentadbir tadi, nama pentadbir. Dan mereka ingat semua selesai. Padahal kalau kita lihat betul-betul orang yang dapat perintah mentadbir itu perlu berusaha datang sekali lagi, bawa waris, dapatkan muafakat, akhirnya dapat perintah pembahagian. Ini yang saya nak cakap, yang berkaitan dengan tajuk hari ini, di mana surat kuasa dibuat jeruk. Okey, nama pun kisah, jadi pun saya nak cerita kisah benar. Okey, ini yang selalu lazim berlaku, di mana kebanyakan kes-kes saka yang banyak saya lihat, tak habis. Dia hanya sampai ke peringkat surat kuasa mentadbir, lepas tu dia peram buat jeruk. Kalau jeruk macam ni tak apalah, sedap. Tetapi kalau jeruk tu tak ada guna. Kadang-kadang menyusahkan dan juga memudaratkan wari-wari dan masa akan datang. Okey. Ini kisah ni berlaku dengan satu keluarga. Saya didatangi oleh seorang kakak, Kak Timah. Okey. Kak Timah datang jumpa saya, dia kata, "Tuan, boleh tak tolong saya?" Apa ceritanya macam ni? Ayah saya meninggal dunia lebih kurang 15 tahun lalu. Okey. Masa ayah meninggal dunia, mak ada lagi, kami 5 orang adik ada lagi. Okey. Dan ayah meninggalkan 3 geran tanah. Dan ketika itu kami masih ingat lagi ayahnya pesanan, rumah ni nak bagi pada saya, yang tanah ni nak tahu semua nama adik-beradik, dan satu di tanah pun sama ceritanya. Boleh diusahakan dan dibagi-bagikan. Itu persetujuannya. Tetapi kami buat sendiri. Kami pun pergi dapat surat kuasa, pergi bicara kuasa. Macam orang biasa juga lah pergi bicara kuasa. Lepas tu masa pergi bicara kuasa tu, semua setuju nak letak nama Abang Sulong sebagai pentadbir. Kami pun tak faham apa tu. Okey, jadi okeylah. Maka dapatlah. Jadi bila dapat tu, Abang Long ni pun dah pergi ke pejabat tanah. Dalam ketiga-tiga geran tu ada nama dia sebagai pentadbir. Bertahun-tahun masa berlalu, saya pun tanya-tanya orang kata sebenarnya pentadbir tu tak selesai. Tapi saya cakap dekat Abang Long saya, buatlah dia, nantilah sampai dia sakit. Lepas dia sakit, dia pun meninggal dunia. Bukan saja Bang Long yang meninggal dunia, ada 2 beradik saya lagi yang meninggal dunia, mak saya pun dah meninggal dunia. Jadi saya adalah pergi suruh suami saya pergi bicara, tanya-tanya. Bila tanya-tanya, orang tu kata kena ulang bicara. Bila ulang bicara, pada mulanya asalnya hanyalah 5 beradik tadi, tetapi bila nak ulang bicara, yang 3 orang dah meninggal tadi, ada anak, isteri dan sebagainya, maka bertambah ramailah waris
Bila dibilang-bilang ada 27 baris. Jadi saya pun cuba nak tanya-tanya, ada macam-macam pendapat, Lala tak gerak. Dah 2 tahun dah. Suami saya cuba tolong buatkan, tak selesai macam mana caranya. Jadi bila kakak tu datang jumpa saya kata, Kak, memang inilah masalah lazim yang selalu berlaku. Kita ni selalu kadang-kadang tu tak berapa faham cara mengurus pusaka, kita buat sendiri. Kadang-kadang ada orang menawarkan perkhidmatan untuk membantu urus pusaka, kita tidak nak ambil. Sebab apa? Bila kita ambil perkhidmatan itu kena bayar. Tak nak bayar. Walhal kalau kita ada kendara tahala, kita sanggup keluar beratus-ratus ringgit, beribu-ribu ringgit. Boleh. Kalau ada orang nak buat kepuk kubur yang batu mama 2,800, kita adik-beradik pun sanggup keluar duit untuk buat kepuk kubur yang cantik. Tetapi untuk mengupah orang yang pakar untuk membuat urus pusaka, kita kedekut. Itu yang selalu berlaku, saya katakan. Betul lah. So sekarang ni, sebab dilewat-lewatkan, maka waris bertambah ramai. Itu sebabnya, kalau kita dah ada surat perintah, kita kena cepat-cepat laksanakan ulang. Jangan simpan jadi jeruk. Cepat-cepat bincang balik siapa nak dapat, ulang bicara supaya dapat perintah pembahagian. Tapi yang kes ini, sebab dilewat-lewatkan daripada 5 waris, 2 orang, 3 orang meninggal, berlapis-lapis jadi 27. Dan ketika itu, bila nak ulang bicara, nak hapuskan surat kuasa tadi, ditukar menjadi perintah pembahagian, maka kita kena tanya setiap orang yang 27 orang ini. Kalau 5 orang senang. Kalau 27 orang, pening kepala. Jadi itulah yang saya selalu lihat. Semalam pun saya ada satu kes sesi bicara sama juga. Benda ni dah berlalu tuntutan 5 tahun, masih lagi perintah pentadbir. Tidak dibuat apa-apa. Itu pun simpan jeruk jeruk 5 tahun. Yang ini jeruk 15 tahun. Saya ada jumpa juga jeruk 28 tahun pun ada. Dia orang duk simpan, tak nak buat sebab takut keluar duit. Akhirnya bertambah payah. Jeruk yang patutnya manis, masam, sedap, dah jadi tak sedap. Jadi itulah tuan-tuan puan, kita kena maklum apabila kita nak buat urus pusaka, kita perlu buat sampai selesai. Kalau tanah arwah, kita kena uruskan sampai dapat perintah pembahagian. Perintah pembahagian sampailah boleh pergi pejabat tanah, keluarkan nama orang hidup, nama pemilik yang mewarisi tanah itu masuk. Kalau dalam tu masuk ada nama atau ada braket pentadbir, maksudnya itu hanyalah pentadbir. Dan jangan biarkan sebegitu geran yang ada nama pentadbir sampai jadi jeruk. Sebab apa? Ia pada dasarnya masih lagi pusaka arwah. Kalau kemudian ni kita nak tukar pentadbir, nak keluar pentadbir pun, kita kena cari balik setiap waris-waris yang ada, lapisan kedua ke, ketiga, keempat, untuk tanda tangan surat persetujuan ke sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, kalau selapis pun bermasalah, kalau 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Macam semalam je kes, saya nasihatkan buat cepat sebab ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan ni berpoligami. Kalau meninggal dunia nanti waris bertambah 2 kali ganda. Kalau contohnya isteri pertama, kedua tak boleh ngam, lagi payahlah kita nak dapatkan tanda tangan masing-masing. Jadi itulah tuan perempuan. Satu pengajaran yang kita lihat daripada kisah ini adalah kalau ada kisah pusaka, kalau ada isu pusaka melibatkan tanah, sebaik-baiknya dapat khidmat runding, memberi nasihat macam mana nak mula. Ada orang yang menawarkan perkhidmatan percuma, macam kami Imam Pusaka menawarkan perkhidmatan permulaan percuma untuk kami beritahu apa cerita. Kemudian kalau ada ramai waris-waris nak bincang, nak muafakat untuk siapa dapat, pun dapatkan khidmat kaunselor untuk membincang, untuk mendapat kata putus, tanah ni nak bagi macam mana, tanah ni macam mana, siapa pemegang amanah sebagainya. Boleh supaya akhirnya dapat persetujuan dan dapat dibawa ke perbicaraan pusaka dan dapat perintah turun bilik, bukan perintah pentadbir. Okey.
Dan bila dah dapat muafakat itu pun proses nak menjalankan sampai isi borang sebagainya pun sebaik-baiknya dapat khidmat orang yang mahir. Sebab saya cakap ini sebab saya lihat terlalu banyak kes-kes pusaka tak gerak. Terlalu banyak kes-kes pusaka tersekat. Sebab apa? Tidak ada pemufakatan, tidak ada kaedah yang betul, buat di tempat yang salah, ataupun ada orang tu dah buat banyak kali give up, tak buat-buat langsung. Jadi inilah kita cuba dapat iktibar daripada kisah ini. Sekiranya nak buat urus pusaka, buat sampai habis. Kalau ada geran tanah, buat sampai dapat perintah pembagian. Bukan hanya perintah mentadbir. Dah dapat perintah mentadbir, dah betul simpan tu macam jeruk. Tak bagus. Itu tanah. Saya juga pernah lihat ada arwah ni mempunyai saham koperasi. Ada duit terbeku dalam ASB. Dan wari-wari pun buat bicara pusaka dan telah pun melantik salah seorang waris menjadi pentadbir kepada akaun-akaun tersebut. Bila dapat kuasa pentadbir, sepatutnya pentadbir tadi pergilah ke koperasi tadi, keluarkan duit, bagi-bagi. Ambil pada SB, keluarkan, bagi-bagi. Ini tak. Dia dah dapat kuasa pentadbir, dia pegang je. Duit dalam koperasi, duit dalam ASB. Guna apa? Jangan simpan suap pentadbir itu sampai jeruk. Sebab gunanya kuasa pentadbir itu, suap pentadbir adalah untuk pergi ke institusi itu, keluarkan duit dan bagi. Kalau dia tak buat, dia pegang suap pentadbir, dia mati. Kenalah buat bicara sekali lagi untuk melantik pentadbir baru supaya dapat keluarkan duit. Itu pun satu contoh di mana orang suka simpan surat kuasa mentadbir jadi jeruk. Jadi tuan-tuan dan puan, nampak kan? Apabila kita tak faham konsep itu, kita akan buat benda yang salah dan benda yang kita buat itu akan menambah permasalahan akan datang. Mungkin juga akan memudaratkan waris, mungkin juga akan menyebabkan pembalahan waris, mungkin juga menyebabkan harta itu beku, mungkin juga menyebabkan ada di kalangan waris-waris termakan harta batil, dan mungkin juga menyebabkan arwah yang dah telah pergi tadi sengsara di akhirat, di alam barzakh. Jadi tuan-tuan dan puan, apa kita boleh buat? Jadi sekiranya ada kes pusaka, janganlah memandai-mandai. Dapatkan khidmat runding daripada orang yang mahir. InsyaAllah, khidmat pusaka ada 1,000 orang lebih di seluruh negara, perunding-perunding pewarisan yang bertauliah. Tuan-tuan cari mereka dalam Facebook ini, type search My Pusaka, kalau jumpa mereka, mereka ada link untuk mendapat khidmat runding percuma, kliklah, daftarlah dan mereka akan bantu pegang tangan tuan-tuan dan puan melalui proses bicara pusaka. Tak akan sampai kepada pentadbir, tapi kita tak simpan kuasa pentadbir itu lama-lama, kita akan teruskan sampailah mendapat surat perintah pembahagian. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, saya sangat berharap dengan sedikit perkongsian ini yang kami akan buat setiap hari dengan topik-topik berbeza, dengan orang-orang yang berbeza, dapat sedikit memberi kefahaman, memberi kesedaran kepada tuan-tuan dan perempuan, dan akhirnya dapat membuat tindakan yang betul dan mengelakkan masalah-masalah yang sering berlaku. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa besok pun ada lagi sesi begini. Rabu ada, Khamis ada, Jumaat. Sesi kisah 9 suku malam adalah segmen mingguan. Segmen harian, Isnin hingga Jumaat. Sabtu Ahad tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan, silalah ikut program ini. Kalau terlepas, boleh juga lihat rakaman-rakamannya, dan dalam rakaman itu boleh juga dikongsi, di-share kepada kawan-kawan lain supaya mereka juga dapat manfaat kepada kisah tersebut. Jadi, itu sajalah tuan-tuan dan puan saya celoteh hari ini. So, saya harap perkongsian ini dapat sedikit memberi
sesuatu yang baik kepada tuan-tuan dan puan. Jadi itu, sehingga bertemu lagi, insyaAllah saya akan ke udara pada hari Khamis minggu ini. Besok akan disambung oleh sahabat saya. Topik, nanti kita lihatlah topik yang kita akan maklumkan. Jadi dengan itu, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.